Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Video kali ini, kita nak membantulah saudara kita ni. Dia confused, dia katakan, "Abang, saya confused abang. Wagon dengan MPV ni nampaknya sama je." Kau biar betul, Mat. Wagon lain, MPV lain. Tak apalah, kau minta kita buat lah ya. Okey, so untuk video kali ni, kita akan senaraikan 4 perbezaan besar antara wagon dan juga MPV. Buat brother tu yang tanya tu, jangan confuse. Aku tolong kau jawab. Okey? Tu, tolong subscribe dulu dan tolong juga untuk tekan loceng bagi anda yang masih belum subscribe. Yang pertama, kita cerita dari segi design. Design kereta wagon ni biasanya dia ambil daripada platform daripada kereta sedan di mana dia tawarkan bonet yang lagi besar. Kiranya wagon ni dia adalah versi sedan yang dipanjangkan lagi. Kira ada buntut lah. Okay? Of course, apabila ada buntut, dia boleh bagi boot space yang lagi besar. Selain daripada design cantik dan juga aerodynamic. Contohnya kereta apa? Macam dekat Malaysia, kita ada Volvo. Kita ada Volvo V40. Kita ada Volvo V60. Lepas tu, kita ada Mercedes-Benz CLA Wagon. Lepas tu, kita ada Audi RS6. Lepas tu, kita ada Mazda 6 Wagon. Yang itu dah tak ada lah. Tetapi, malangnya, kereta-kereta wagon dekat Malaysia ni kurang popular. Dia tak macam dekat Europe. Dekat Europe, kereta wagon memang cukup popular. Tetapi sebaliknya dekat Malaysia, dia macam som-som kuku lah. Kiranya, hanya orang yang cabut pula misalnya aku dia. Hanya orang yang minat kereta saja yang akan beli wagon, Dan pada masa sama juga orang yang biasa beli wagon ni dia ada family yang besar, kiranya dia nak ruang yang lebih luas. Pada masa sama dia nak performance kereta dia power. Itulah antara beza design dekat kereta wagon ni. So, manakala untuk MPV ni, MPV kat Malaysia ni dia confuse sikit brother. Dia kadang-kadang kita nampak macam MPV, tapi kadang-kadang manufacturer panggil dia crossover. Crossover ke MPV? Itu yang buatkan kita confuse kadang-kadang. Ini crossover ke MPV? Tapi sebenarnya dua-dua benda tu adalah hampir sama. Kadang-kadang manufacturer panggil crossover. Kadang-kadang manufacturer panggil MPV. Contohnya, tu, Mitsubishi Xpander. Mitsubishi Xpander nampak macam apa? MPV kan? Tetapi manufacturer panggil dia sebagai crossover. Nak macam mana tu? Confuse lah pula. Jangan confuse. Sama je. Benda sama je ke? Dan kalau bezanya tadi, kalau wagon tu bonet dia dipanjangkan contohnya. Tetapi MPV ni pula, dia ibarat kereta sedan yang dijackkan tinggi sedikit. Kiranya saiz dia yang lagi besar. Dan kalau kita tengok, kalau wagon, boot space dia besar. Tetapi untuk MPV ni, boot space dia kecil je. Sebab boot space yang besar dikorbankan untuk menambah seat. Daripada 5 seater kepada 6 seater ataupun 5 seater kepada 7 seater. Dan jaranglah kita jumpa MPV yang boot space dia besar. Melainkan third row tu kau turunkan. Okey. So, biasanya contoh apa kereta-kereta MPV yang ada kat Malaysia contohnya? Macam Exora contohnya. MPV. Xpander tadi, dia boleh sebagai MPV, dia boleh sebagai crossover. Wildfire, peti ais bergerak. Itu MPV. Lepas tu Kia Carnival, 11 seater tu, itu MPV juga. Dan macam abang ceritakan tadi tu, dekat Europe je popular kereta-kereta wagon. Tapi MPV ni pula, dia popular pula dekat Malaysia. Ataupun dia popular pula dekat belah-belah Asia. Biasalah belah-belah Asia ni, dia boleh angkat, orang katakan family ramai-ramai. So that's why lah dia perlukan kereta yang besar. Nak balik kampung, senang sikit brother. So, perbezaan yang kedua adalah dari segi practicality. Untuk wagon, boot dia adalah lagi besar daripada sedan. Dan lagi besar juga kebiasaannya daripada MPV juga. Sebagai contohnya, kita ambil Mercedes-Benz CLA Wagon. Boot space dia 505 liter. Kalau dibandingkan dengan versi sedan, dia adalah 45 liter lagi besar daripada sedan. Sedan. Nissan ini kacau lah. So that's why lah wagon punya boot space adalah lebih besar dan dia lebih practicality. Dan untuk tempat duduk, biasanya dia masih lagi samalah. Sama ada 4-seater ataupun 5-seater. Tiada beza banyak dengan versi sedan. Manakala untuk MPV pula, semua sedia maklum, orang beli MPV sebab apa?
untuk praktikal, untuk bawa barang yang banyak contohnya, untuk bawa anak dan bini yang ramai contohnya, untuk bawa ahli keluarga yang ramai-ramai. Dan kebiasaannya, ruang penyimpanan dia tak banyak lah, kecuali boot space tu kita turunkan. Tetapi headroom dia adalah lebih tinggi. Setengah macam peti ais bergerak tu, kita boleh berjalan dekat dalam kereta tu tanpa perlu menunduk kepala. Menegak je kan. Dan of course dia punya ruang kabin lagi besar, dan paling penting adalah tempat duduk yang banyak. Yang ketiga, perbezaan ketiga adalah dari segi enjin. Yang ini adalah antara sebab kenapa orang lebih suka beli kereta wagon. Sebab kebiasaannya untuk kereta-kereta wagon ni dia adalah more powerful. Performa dia lagi besar kalau nak dibandingkan dengan MPV. Sebagai contohnya, Mercedes-Benz AMG E63 Wagon. Sebut je E63 berada, dia punya power gila babeng bai. 603 horsepower, 627 Nm torque. Itu nak ke bulan kejap je bang. Sekali tekan terus pergi. So that's why lah antara sebab lain orang suka wagon, selain daripada engine dia power, performance dia power, handling dia memang sedap. Memang sedap gila. Handling kau nak ambil corner baring 180 tara goyang, memang tak goyang. Memang tak ada goyang. Dan beza pula dengan MPV. MPV ni biasanya engine dia sekadar ala kadar, sekadar mencukupi. Tak terlalu laju sangat, tak terlalu slow sangat. Dia berada pada pertengahan. Dan of course biasanya macam aku cakap lah, engine untuk MPV ni dia tune ngam-ngam. Contohnya macam Arus, contohnya Expander, contohnya 1.5 liter. Dia tak laju sangat, dia tak ada slow sangat. Tapi kalau setakat nak naik genting, nak naik bukit, okey. Dan of course handling dia taklah sesedap wagon. Dia cukup untuk kereta itu. Perbezaan yang keempat adalah dari segi harga. Biasanya untuk wagon, harga dia mahal ya aman. Mahal, babe. Yes, mahal gila, babe. Dan biasaan juga, harga wagon ni dia lagi mahal daripada versi sedan. Tak tahulah kalau buntut dia panjang sikit, harga lebih sikit, kita tak tahulah. Tapi kita ambil satu perbezaan. Contohnya, Volvo V60. Harga dia dekat 300,000. Kalau nak dibandingkan dengan S60, versi sedan, dia adalah 4,000 lagi mahal daripada versi sedan. Dan jaranglah kita jumpa wagon yang harga bawah RM100,000. Dan kebiasaannya RM100,000 MPV boleh dapat, tapi wagon tak boleh dapat. Dan macam aku cakap tadi tu, MPV pula dia boleh jadi semurah dan dia boleh jadi semahal. Contohnya macam Expander, apa lagi, Rush ataupun Arus, harga dia bawah RM100,000. Tetapi pada masa sama juga, kalau kau nak beli MPV yang peti ais, Wellfire dan sebagainya, dia boleh pergi RM200,000, RM300,000, RM400,000. Malahan, kalau kau nak beli brother dia tu, Lexus LM tu 350, dia boleh jual sampai 1.1 juta. So that's why lah, untuk MPV ni, dia ada banyak kategori. Kau nak yang murah ada, nak pertengahan ada, nak mahal ada. Dia tak macam wagon lah. Wagon biasanya depend pada performance. Tapi biasanya harga memang lebih RM200,000 lah. So, kesimpulannya, itulah perbezaan antara 4 perbezaan yang ketara kita bagi tahu lah. Perbezaan antara wagon dan juga MPV. So, harap lepas ni berada di clear lah. Kalau personally penanya pada aku, antara wagon dan juga MPV, mana satu ke aku akan pilih? Actually, aku takkan pilih dulu. Sebab first, aku tak suka wagon. Sebab wagon orang kata kereta mayat kan? Pantang sikit. Tapi, kalau aku ada family ramai, aku akan beli MPV, babe. Daripada wagon, aku akan beli MPV. Sebab aku rasa, kalau aku bawa MPV, kalau aku bawa family aku, lepas tu bawa wagon, yang boleh, wagon tu control aku, yang boleh naikkan aku jadi setan, aku takkan beli. Sebab dia akan membahayakan family aku. Nampak? Ini calon suami-suami yang bagus. So that's why aku cakap, itu pandangan peribadi. Pandangan peribadi aku akan beli MPV. Tetapi apa-apa pun, itu ikut suka kau orang. Duit kau orang. Kau belilah apa benda kau suka. Yang penting berada, beli kereta, beli apa kau suka. Jangan dengan cakap orang lain. Kan? Sebab nak bayar bulan-bulan kau, bukan dia. Kalau dia bayar bulan-bulan, dengan cakap dia. Apa-apa pun, beli ikut apa yang kau suka. Okay? So, sampai sini saja video kita kepada kali ini. Kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Sakit lah weh.